jangan malu untuk hadir, jangan malu mai ke majlis ilmu. Tu ya. Dia panjang, saya baca dulu sekali, saya terjemah ke bahasa Melayu sekali, kemudian kita bagi kefahaman umum hadis ni. Baik. Hadisnya berbunyi, an Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu taala anhu qala, bainama sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid إذ أقبل ثلاثة اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daripada Sayyidina Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama dengan para sahabat dalam majlis ilmu di dalam masjid, tiba-tiba dua terus menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama, dia melihat sallallahu alaihi wasallam daripada percakapan baginda bersabda, tidakkah kamu aku beritahu tentang 3 orang yang baru datang tadi? Yang pertama, dia bersungguh untuk mencari ilmu, maka padanya. Yang kedua, dia merasa malu, maka Allah juga malu daripadanya. Adapun yang ketiga, dia berpaling daripada Allah, maka Allah juga berpaling daripadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Baik. Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya dulu hadis ni bagi nampak apa cerita hadis ini, kemudian baru kita bincang arahan dia, huraian dia, insya-Allah. Baik. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Abu Waqid al-Laythi. Sayyidina Abu Waqid sebut, dia kata SAW bersama-sama dengan para sahabat duduk dalam majlis ilmu di dalam masjid. Waktu duduk mengaji dalam masjid. Ni dalil majlis ilmu, kuliah boleh diadakan di masjid. Ni dalil. Sebab itu kalau ayah kokok lah jumpa orang-orang yang suka bercakap, dia kata ni apa tak ni masjid, ni di tepi jalan siapa nak ceramah, ni dekat pasar raya siapa nak turun pergi ceramah, siapa nak buat kerja seri dakwah, siapa nak berdakwah di lorong-lorong di apa semua. Kita sebut tugas tersebut perlu dilaksanakan, pergi ke lorong ke, jalan ke, pasar raya ke, mana ke, nak ceramah di situ silakan, tidak ada masalah, boleh, itu medan dakwah. Tapi jangan menafikan majlis ilmu diadakan di masjid. Pasal sunnah Nabi SAW, baginda melaksanakan majlis ilmu di masjid. Faham bukan saya cerita? Boleh no? Habis itu Ustaz, kalau kata ada orang Ustaz, dia tak nak melaksanakan majlis ilmu di masjid, dia pertikaikan pula, bahkan kadang-kadang dia pula jadi orang yang menghalang, dia tolong sekat. Tak kira lah dia sekat, dia ada kuasa, dia sekat guna kuasa, dia duduk cakap supaya majlis ilmu tu runtuh di masjid dan sebagainya, ulun meruntuhkan masjid. Allah Ta'ala sebut inilah orang paling jahat sekali. Wa man adlam Allah an yuzkara fiha wa sa'a fi kharabiha. Siapakah yang paling zalim selain daripada orang yang menghalang nama Allah disebut dalam masjid dan dia berusaha untuk meruntuhkannya. Sedangkan sunnah Nabi buat majlis ilmu di masjid. Okey, selesai. Tak mau bincang banyak, nak bagi gambaran umum ya. Waktu tengah-tengah baginda SAW tengah mengajar, tiba-tiba coy mai 3 orang. 3 orang. Laki-laki yang pertama, dia sampai-sampai di situ, dia tengok ada furjah, ada ruang kosong di tengah-tengah pengajian tersebut, ada ruang kosong. Jadi dia masuk ke dalam, dia duduk. Dia mai masuk dalam, dia duduk. Itu laki-laki nombor 1. Laki-laki nombor 2, dia masuk-masuk tengok ramai. Dah kali apa dia buat? Ruang kosong tu ada, tapi tak, dia duduk belakang sekali. Jadi okey insya-Allah. Tapi ni kita buat contoh, ruang kosong tu ada, tapi dia saja nak menuntut ilmu. Dia nak mengaji. Dia nak mengaji, tapi dia tak apa nak bersungguh, tak apa nak bertokok. Baca dalam kitab-kitab tentang adab menuntut ilmu,
Orang hak ngaji macam ni rupanya dia habis masa. Saya dia tak bersungguh, habis masa. Tak saya kami tunggu maghrib isyak saya kira okey dari satu sudut nampak okey, tapi dia tak bersungguh. Sebab tu dalam hadis ni Nabi sebut fastahya, dia malu. Fastahyallahu minhu, Allah Ta'ala malu daripadanya. Maksud malu daripadanya ni, maksud dia Allah Ta'ala tak beri kepada dia. Pasal apa? Pasal dia malu. Selesai. Adapun yang ketiga, Nabi sebut dia datang haba mudbira, dia patah balik. Itu laki-laki nombor 3. Dia tengok dia patah balik. Habis selesai pengajian, habis selesai kuliah, Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum anin nafari thalatha, mau tak kalau aku komen tentang 3 laki-laki yang mari tadi? Mau tak aku bagi pandangan sikit tentang 3 laki-laki yang datang tadi? Rupanya peristiwa tersebut bukan sahaja disaksikan oleh baginda saja tengok, rupanya para sahabat pun perhati peristiwa tu, nampak peristiwa. Laki-laki yang pertama mai masuk duduk dalam, laki-laki kedua duduk belakang, laki-laki ketiga belah balik. Sahabat pun nampak. Bila Nabi SAW kata, mau tak aku komen sikit tentang 3 laki-laki ni? Nabi kata laki-laki yang pertama, dia mari tu, dia bersungguh nak menuntut ilmu, dia main mengaji tu. Dalam hadis disebut fa'awa ilallah, dia datang tu dia fa'awahullah, Allah Ta'ala bersungguh-sungguh padanya. Maksud dia Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu yang banyak. Pasal apa? Pasal dia tokoh nak main mengaji, dia bersungguh mengaji. Satu. Adapun yang kedua, Nabi sebut apa jenis, kalau kita panggil segan lah, orang kita panggil segan, dia main segan, ngaji-ngaji kat tapi jenis segan. Rupanya orang jenis segan macam ni, Nabi sebut fastahyallahu minhu, Allah Ta'ala juga segan, malu kepadanya. Maksud dia di sini, Allah Ta'ala tak beri kepada dia ilmu yang banyak. Adapun yang ketiga, Nabi sebut fa'arada, dia tengok-tengok majlis ilmu, dia belah balik. Sebab tu kita pesan ayah-ayah okey, yang main mengaji hari ni okey, yang dengar kuliah okey. Sebab tu kalau boleh, apa salahnya kita kalau pergi ke mana-mana sekalipun, musafir ke, dalam keadaan kita musafir ke, kita muqim ke, musafir ni maksudnya kita berjalan mana-mana, ataupun kita muqim, kita memang orang sini, habis mayang dan sebagainya, kita tengok ada ilmu sat di majlis ilmu tu, duduk bila sat 5 minit 10 minit kan, duduk sat sebelum kita bangun belah balik. Kita nak pergi Kuala Lumpur contoh, kita singgah satu masjid mayang maghrib, semua siap, habis sembahyang, tengok ada sikit pengajian, kalau boleh duduk tinggi sat 5 minit ke 10 minit, duduk sat, supaya nama kita tercatat di kalangan ahli syurga ataupun ahli taman syurga pada malam tersebut. Duduk bisa, lepas tu bangun, sambunglah perjalanan, pergilah mana pun. Kerana baginda berpesan, idza marartum bi riyadil jannah, bila kamu lalu dekat taman syurga, farti seketika, duduk sat. Tak mampu duduk lama, duduk sat, tapi bagi duduk sat bagi ada. Dengan belah terus boleh dapat zakat tu, no? Baik. Tapi laki-laki ni dia belah balik terus, dia tengok-tengok, dia berpaling daripada Allah. Fa'aradallahu ta'ala anhu, Allah Ta'ala berpaling daripadanya. Maksud Allah Ta'ala berpaling, Allah Ta'ala baik. Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, boleh nampak no gambaran cerita hadis tu, rasa boleh nampak dah no, insya-Allah. Baik. Hadis ni nak cerita apa? Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis? Poin yang kita boleh ambil pada hadis ni. Ni bahasa mudah. Antara yang disebut oleh para ulama, peristiwa Nabi SAW menghuraikan 3 orang lelaki tadi tu, Nabi komen 3 orang lelaki tu. Rupanya ulama sebut sebenarnya inilah simbolik, inilah gambaran kepada manusia ataupun hubungan manusia dengan majlis ilmu. Komen Nabi terhadap 3 orang ni gambaran manusia dengan majlis ilmu. Manusia dengan majlis ilmu ada 3 jenis ni. Ada hak jenis mengaji sungguh,
Ada hak mengaji habis masa sewa, ada hak tak mau mengaji langsung. 3 ni. Ada sungguh pulun nak mengaji, ada yang betul-betul sungguh pulun nak menuntut ilmu. Ustaz, saya 50 dah mengaji, saya 50 dah. Sagi hujung nanti kita bahas. Ada ulama 50 tahun lebih baru start mengaji. Allah Ta'ala beri 80 alim. 80 alim. Ada orang kata, Ustaz, saya 70 lah mengaji saya. Bagi hak muda-muda lah mengaji. Kita ni main mengaji biasa-biasa sudah lah. Ulama mengatakan 2 perkara tidak ada penamat. Maksudnya tak ada expired date. 2 benda. Yang pertama, bertaubat. Bertaubat tak ada expired date. 80 toh. Umur berapa sekalipun, selagi mana matahari tak naik belah barat, selagi mana nyawa tak sampai ke rara-rara, selagi itu pintu taubat masih tetap terbuka. Jadi taubat dia tak ada expired. Satu. Lepas tu kalau ada orang kata, Ustaz, saya ni tak ada harapan, Ustaz, dosa banyak, tak ada harapan, Ustaz, syurga dah. Selagi mana matahari tak terbit sebelah barat, selagi mana nyawa tak sampai ke kerongkong, pintu taubat sentiasa terbuka. Satu, dia tak ada expired. Yang kedua, tidak ada expired adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu dia tak ada expired. Lepas tu kalau ada orang cakap dia tak mengaji tua-tua, tak kena tu, cakap begitu tak kena tu. Patutnya lagi kita berusia, lagi kena pulun. Lagi kita berusia, lagi kita kena cari banyak ilmu. Sebab apa, Ustaz? Sebab taman syurga inilah gambaran, apa bahasa mudah, kebaikan dia. Majlis ilmu kan taman syurga. Saja dulu di Mesir dulu ada satu orang Syekhul Azhar. Ni syekh kepada semua ulama-ulama Azhar dululah. Nama syekh tersebut Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud Nawawai dulu, 2-3 lapis sebelum sekarang lah. Syekh Abdul Halim Mahmud waktu satu ketika dia pergi Masjid Nabawi, pergi buat haji, buat umrah di Mekah Al-Mukarramah, di Madinatul Munawwarah. Dia pergi ke Masjid Nabawi. Masa sampai di Masjid Nabawi, dia masuk duduk di Raudah. Ini semua alhamdulillah, siapa yang dapat rezeki Allah Ta'ala kurniakan boleh masuk ke dalam Raudah. Boleh duduk dalam Raudah. Masa duduk dalam Raudatul Syarifah tu, duduk dalam Raudah, kita semua tahu taman syurga. Masa duduk dalam Raudah tu, dia duduk fikir seorang-seorang. Dia kata, aku ni atas dunia Allah Ta'ala bagi peluang, boleh duduk dalam Raudah, boleh beribadat dalam Raudah, boleh masuk dalam Raudah. Sedangkan Raudah ni taman syurga. Atas dunia aku dapat peluang, agak-agak aku ni hari akhirat nanti ada ke peluang boleh masuk dalam syurga. Atas dunia Tuhan bagi peluang boleh duduk dalam taman syurga. Atas dunia dapat peluang boleh duduk dalam Raudah. Akhirat nanti aku ni ada peluang ke masuk dalam syurga? Bolehkah aku nak masuk dalam syurga? Tengah-tengah duk mengelamu seorang-seorang tu. Ni tu kata para ulama ni dia lain. Allah Ta'ala hantar kepada beliau satu orang manusia. Dia tak kenal laki-laki tu. Laki-laki tu lalu depan dia. Dia tak cakap apa, dia duk mengemung seorang-seorang. Laki-laki tu lalu depan dia, laki-laki tu sebut, Ya Abdul Halim, wahai Abdul Halim, orang yang dimasukkan oleh Allah atas muka bumi ni ke dalam syurga, maksudnya ke dalam taman syurga. Orang yang atas dunia ni Allah Ta'ala bagi kat dia peluang, ruang boleh masuk dalam taman syurga. Di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan masuk ke dalam syurga. Orang yang atas dunia ni Allah Ta'ala bagi kat dia peluang, dia boleh duduk di dalam taman syurga, boleh duduk lama dalam taman syurga, boleh duduk berkali-kali dalam taman syurga, kerap duduk dalam taman syurga, hidup dia istiqamah di dalam taman syurga. Orang ni hari akhirat akan masuk ke dalam syurga. Dan taman syurga kalau di Masjid Nabawi, Raudatul Syarifah tu lah, Raudah tu lah. Tapi kalau taman syurga di seluruh dunia ni adalah majlis ilmu. Sebab itu orang yang diberikan kesempatan oleh Allah boleh duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam kuliah, boleh duduk dalam bahasa mudah dalam majlis pengajian, rupanya orang ni antara orang yang insya-Allah mudah-mudahan hari akhirat nanti diberikan peluang memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala.
Lepas tu kita kena check tengok no. Lepas tu kita yang mengaji, yang dengar kuliah hari ni secara ringkas ni, patut kita sama-sama ambil sikit. Kita sekarang ni agak-agak hidup kita duduk pada kategori orang nombor satu, ataupun hidup kita seumpama kehidupan orang nombor dua kan, ataupun kita duduk pada level nombor tiga. Cek. Kalau kata sekarang ni kehidupan kami Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, Allah Ta'ala beri kehidupan orang nombor satu, boleh datang mengaji tiap-tiap malam, ada peluang boleh datang menuntut ilmu Ustaz, kitab ni, tok guru ni. Kami ni Allah Ta'ala bagi Ustaz, anak-anak semua lepas belakang dah, ataupun tanggungjawab jadi tak banyak dah, boleh lah duk mengaji Ustaz, kira mengaji je. Allah, kalau dapat ruang macam tu, Alhamdulillah, doa pada Allah supaya Allah sentiasa kekalkan kita macam tu. Doa pada Tuhan supaya Tuhan kekalkan kita macam tu, istiqamahkan kita macam tu sampai kita mati. Ada makcik seorang, cerita bila ada makcik tu seorang, dia duk ngeluh, dia duk cerita, Ustaz, makcik tu pergi mengaji kat masjid tu Ustaz, kitab terbaik tu, kitab dalam 100 lebih muka surat. Lepas tu dia kata, Ustaz mengajak tu Ustaz, dah lah sebulan sekali. Okey, lepas tu dia kata dia main mengajak Ustaz, kadang-kadang sekali baca 2 baris Ustaz. Bila tahun nak habis? Tu bahasa dia kata bila tahun nak habis, main duk baca 2 baris. Dia kata dah baca 2 baris, dia kono pergi merata Ustaz. Ya, sampai naik habis, kawan ni naik 95 pun naik, contoh. Dia kata kono habis merata Ustaz, baca 2 baris ya. Lepas tu main bulan depan tak main pula, main bulan lagi 1, 2 baris lagi. Dia kata bila tahun nak habis Ustaz. Cara tanya soalan, saya pun kata kat makcik ni, kita ni sebenarnya menuntut ilmu ni makcik, kita mengaji ni bukan mengaji nak habis kitab makcik oi. Mengaji ni bukan nak habis kitab. Tapi tu kita mengaji ni makcik, nombor satu, kita nak kalau boleh biar hidup kita ni dihabiskan, masa hidup kita ni banyak dihabiskan dengan menuntut ilmu. Tu satu, kita mau tu. Mengaji ni biar hidup kita ni biar sentiasa dalam majlis ilmu, tak putus dengan majlis ilmu. Tu baca 2 baris tu kira silat-silat hari bulan makan tahun. Biar hidup kita sentiasa dalam majlis ilmu, dan yang lebih kita nak biar sampai satu tahap mati pun dalam keadaan menuntut ilmu. Kita mau yang tu, bukan nak pergi kita kan. Dia dengar buah tu dia senyap kan. Mengaji bukan nak pergi pahaman, nak beramal, kemudian nak hidup dalam ilmu, dan kalau boleh biar mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kita mau yang tu. Faham kan sih dia cerita? Boleh no, insya-Allah no. Kan? Nampak senyap, nampak gaya. Kan? Sebab tu kalau boleh kita yang ada pada hari ni pun sama. Kita menuntut ilmu bukan kita nak habis kita. Ni tengok-tengok kitab tu. Bila nak habis ni. Kan? Lepas tu dia merungut bila nak habis, tak. Mengaji bukan nak habis. Mengaji kita nak biar sentiasa hidup dalam ilmu, mati pun dengan ilmu. Kita mau yang tu. Ya no, insya-Allah no. Jadi kalau boleh kita sama-sama cek tengok. Kita sekarang ni duduk pada level nombor 1 kan, hak rajin tadi, ataupun duduk level nombor 2, ataupun kita duduk pada level yang ketiga, hak jenis orang tak mau tu. Kalau duduk 1, alhamdulillah. Kalau duduk nombor 2, kita nak kena ubah sikit. Kena ubah sikit lah, kena ubah. Ayah-ayah kalau mengaji kitab, saya tahu yang ada di sini banyak, semua tahu tentang kitab ni. Siapa yang ada kitab ni di rumah, balik try tengok kitab. Tak perlu ambil kitab besar-besar, ambil kitab Ta'lim Muta'allim cukup. Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, karangan Al-Imam Burhanuddin Zarnuji atau Zurnuji. Nah, seorang ulama yang lahir pada awal kurun ke-6 Hijrah dan wafat pada akhir kurun ke-6 Hijrah. Cuba tengok Al-Imam Zurnuji, kitab tu nipis tapi kalau kita tengok pondok-pondok di Malaysia, hatta di Indonesia, pondok-pondok hatta di negara Arab sekalipun, sebelum nak belajar kitab lain, sebelum nak telaah kitab lain, sebelum nak tuntut ilmu agama, kitab-kitab yang besar dan sebagainya, sebenarnya dia akan harung sekali kitab tu, baca kitab tu dulu. Baca kitab tu dia ajak cara nak menuntut ilmu, cara nak mengaji. Dia ajak kita macam mana cara nak mengaji, cara nak mengaji. Dan saya duk mengajak kitab tu di masjid hilang lama, tapi sekerat dah lah.
duk ngaji, ngajak orang ngarut tu lah kan. Hak ni kalau cari tutup guru yang sedap, dia pun sedap lah. Saya ni baca lah banyak. Kalau tengok dalam kitab Imam Zurnuji, tengok kitab simple tu ya. Dalam tu disebutkan ni tajribah pengalaman ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu sebut, jika ada seseorang tu memuliakan ilmu, kalau ada manusia tu dia hidup dia memuliakan ilmu, dia memuliakan guru, dia menghormati ilmu, dia bahasa mudah kita sebut dia mengaji sungguh, nampak tokoh main mengaji dia buat bagi betul. Dalam kitab tu dia sebut, mudah-mudahan rupanya siapa-siapa yang buat tu, insya-Allah Allah Taala akan jadikan dia alim, insya-Allah. Kalau dia berjaga adab bagi betul, insya-Allah Allah Taala jadikan dia alim. Kalau dia tak alim ustaz, kalau dia tak alim, Allah Taala jadikan anak dia jadi orang alim. Anak dia tak jadi orang alim, Allah Taala jadikan cucu dia orang alim. Dan alim ni bukan maksud alim sampai boleh mengajar orang, boleh jadi itu dia tak. Paling tidak alim untuk diri sendiri, itu pun dah besar rahmat dah tu. Dia reti untuk dia haram, dia tahu hak ni wajib kena buat, hak ni buat dosa, dia reti untuk diri sendiri pun. Kita bagi mak pak jadi tok wan, tu pun besar rahmat dah tu. Rupanya ulama-ulama dulu sebut berkaitan dengan cara macam mana nak jadikan anak-anak kita, keturunan kita orang yang reti. Salah satu daripada cara dia, berdasarkan pengalaman ulama dulu, kita berhormati ilmu, beradab dengan ilmu. Sebab tu mengaji kena, bahasa mudah kita sebut, kena jaga silan, kena jaga. Sebab tu ayah kalau main mengaji malam-malam, adik-adik yang ada di sini kalau pergi mengaji mana-mana, kalau boleh bawalah dua benda ni. Saya istilahkan dia sebagai senjata. Bawalah dua senjata ni. Pergi mengaji mana pun bawalah dua senjata ni. Dan ulama-ulama kita tutup rumah tetap sampai hari ni bawa dua senjata ni. Jadi bawa, hari ni tak apalah. Cuma lepas ni kalau pergi mengaji, maka mengaji bagi ada dua benda ni. Yang pertama sekali pen atau pensel. Bagi ada pen atau pensel. Seliklah lah dashboard kereta ke, boh lah dekat raga motor ke apakah, hak tu masing-masing punya cara lah. Tapi bagi ada pen atau pensel. Yang kedua bagi ada kertas ataupun buku. Bagi ada dua tu ya, bagi ada. Pasal itu senjata kita bila masuk medan ilmu. Orang masuk medan perang, bawa senjata, bawa senapang, bawa AK-47 lah, bawa machine gun, bawa apa, tu cara nak masuk medan perang. Doktor nak masuk medan perubatannya, dia bawa lah stetoskop, dia bawa lah alat-alat untuk berubat. Tu doktor, dia bawa alat dia bawa senjata dia bila masuk ke medan. Penuntut ilmu bila masuk ke medan, dia punya alat dia apa? Pen dengan kertas. Pokoknya kena bawa. Tu satu cara kita nak beradab dengan ilmu. Satu di antara cara kita nak hormat dengan ilmu, bawa dua benda tu. Hari ni tak apalah kan, cuma hari ni kita kongsi. Kena ada. Standby buh lah kereta ke, buh kat dashboard kereta tu senang. Kalau naik kereta lah, buh kat mana-mana pun boleh selit, bagi ada dua benda tu. InsyaAllah. Supaya mana tahu, semalam saya sebut di Taman Gua Pau, saya sebut mana nak tahu, kadang-kadang Tuhan nak bagi ni, kita beradab dengan ilmu, kadang-kadang Tuhan nak bagi anak kita jadi orang alim. Jadi ya, syukur lah. Tuhan tak bagi kat kita, Tuhan bagi anak kita reti, jadilah. Yang tu yang kita mau. Kami tak boleh Ustaz, tapi kami jaga adab dengan ilmu. Mana tahu Tuhan bagi cucu kita jadi orang alim satu hari nanti, mana tahu. Aja cerita lah banyak. Tak apalah, cerita pun tak apalah. Ni siapa yang pernah tengok ni viral dalam apa Facebook, hatta dalam WhatsApp pun viral benda ni. Kalau siapa pernah tengok, ada satu video ulama Syria, Syekh Hisham Burhani. Kalau siapa pernah tengok, ambil lah. Kalau siapa tak pernah tengok pun, hari ni saya kongsi. Saya ringkas lah cerita tu, tak mau panjang-panjang. Syekh Hisham Burhani cerita dalam satu kuliah beliau, cerita tentang satu orang penggali kubur. Pakcik ni kerja dia gali kubur ya. Hafar, penggali kubur lah kita panggil. Sini panggil apa? Ya? Korek liang. Tukang korek liang. Pada penggali kubur dengan korek liang sama no? Sama. Dia kerja dia korek liang. Memang tu kerja dia.
sampai umur 40-an 50-an tu kerja dia. Satu hari Allah Ta'ala beri pada rezeki pada dia. Waktu dia korek liang, ada orang meninggal dunia, jadi dia tolong korek. Masa dia korek, dia melihat satu peristiwa yang dia tak pernah tengok. Dia duduk dalam lubang tu, dia nampak dalam lubang tu, dia nampak seumpama taman yang sangat cantik duduk dalam tu. Tuhan bagi kat dia. Waktu jenazah tu dia bawa mari, dia ambil jenazah tersebut, dia duduk dalam liang. Orang Arab kan kuat angkat jenazah tu buh dalam. Rupanya masa angkat buh di dalam, dia melihat ada makhluk datang, makhluk yang sangat putih, mari ambil jenazah tu, kemudian bawa pergi ke tempat ni. Ni peristiwa ni dia nampak. Masa tu penggali kubur ni pingsan. Hak korek liang ni pingsan. Tak apa, pingsan. Lepas tu orang duk cakap apa, percik-percik ayat apa, jaga balik. Okey. Sebulan kemudian ada satu lagi korek liang lagi sekali. Rupanya dia mengalami peristiwa. Dia tengok lala lubang tu, nampak taman cantik. Waktu mayat tu diturunkan, nampak ada makhluk datang, ambil mayat tersebut, kemudian bawa pergi. Makhluk yang nampak putih lah, nampak putih besar. Ni dia tak pingsan lah. Tak apa. Kali kedua tak pingsan lah. Masa rombongan dah keluarga orang mati tu pakat balik, akhirnya dia ikut, dia cari siapa ahli keluarga orang mati ni. Tak kedua ni dia cari. Akhirnya dia jumpa dengan satu orang perempuan. Dia tanya perempuan tu, ni ahli keluarga kamu ke ni yang meninggal ni? Makcik tu jawab senang. Dia kata, Allah Ta'ala aku dengan musibah. Yang meninggal hari ni, yang meninggal sekarang ni anak aku, yang baru ke bumi tadi anak aku. Pada aku satu ujian, bulan lepas anak aku yang sulung yang awal meninggal dunia. Maksud dia hak meninggal sebulan lepas tu pun anak dia, hak kedua ni pun anak dia. Tapi yang syok, peristiwa tu hampir sama. Akhirnya penggali kubur ni, dia tanya terus makcik tu, makcik aku nak tanya kamu, aku sebenarnya melihat sekian peristiwa waktu urus anak kamu ni. Aku nak tanya, apa yang kelebihan yang anak kamu ni, apa yang anak kamu buat ni sampai dapat layanan special macam ni? Makcik tu jawab senang, hak ni kalau boleh ambil tu, saya pun ambil kat mana ni. Makcik tu jawab senang, dia kata sebenarnya anak dia yang meninggal bulan lepas, anak tersebut dia adalah talibul ilim, dia penuntut ilmu, dia kira mengaji. Tuhan nombor satu. Okey. Yang kedua ni pula, dia bekerja. Ni yang kedua ni dia ada profession, dia kerja lah. Tapi gaji pendapatan yang dia dapat, dia salur kepada penuntut ilmu. Dia bagi kat penuntut ilmu, bantu sana, bantu sini. Kira untuk penuntut ilmu dia bagi. Maknanya yang pertama ada kaitan dengan ilmu, yang kedua pun ada kaitan dengan ilmu. Akhirnya apa jadi? Pak korek liang tadi tu letak jawatan sebagai penggali kubur, letak jawatan terus tak korek kubur. Dia pergi ke satu masjid yang terletak di Damsyik Syria masa tu, pergi jumpa tok guru depan tu, start nak mengaji balik. Tak jawatan mengali kubur, pergi nak menuntut ilmu, pergi nak mengaji. Tok guru yang dia sedang berhadapan tu, tok guru dia tu kata apa? Nak ambil ni Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah tu kalau siapa yang mengaji ni tahu, tu kitab paling antara kitab asas dalam pengajian ilmu nahwu. Kira nak start mengaji Matan Jurumiyah, duk mengaji al-kalam huwa lafzul murakkabul mufid bil wad'i, apa semua tu duk mengaji satu balik, umur 40 50 dah baru start mengaji balik. Tapi yang menariknya, poin hujung ni yang kemah, yang menariknya Allah Ta'ala beri pada beliau, akhirnya habis mengaji, beliau menjadi satu orang tu hak gali kubur, dia menjadi satu orang ulama yang sangat alim di Syria waktu tu, dengan nama Syekh Abdul Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Haffar tu gelaran penggali kubur. Penggali kubur tu disebut Haffar. Dia pakai gelaran Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Jadi orang alim. Yang syoknya lagi, dia meninggal dunia, anak dia jadi orang alim di Syria, cucu dia jadi orang alim di Syria. Dan kita dapat maklumat sekarang ni yang ada di Syria, cicitnya sekarang Syekh Abdul Razak Al-Haffar duk ada lagi di Syria. Nampak? Umur 50 lebih baru twist. Kita bukan nak apa sekalian. Kita, tu saya kata tadi, kita nak kalau boleh keturunan kita reti tentang ajaran agama Islam, tu pun dah syukur banyak. Dia boleh beramal dengan ajaran Islam pun dah syukur banyak. Dia reti halal haram untuk diri dia sendiri pun Ustaz. Tak boleh nak mengajak orang apa, tapi dia sendiri reti. Jadilah.
Dan ulama-ulama kita mengajarkan kita satu cara. Ni satu daripada banyak cara. Antara satu cara, kita nak kena beradab dengan ilmu. Tu point dia. Sebab tu lepas ni kalau boleh kita minta, tu saya kata tadi, bawa lah 2 senjata tu. Nah, kita niatlah hati, ya Allah, aku main ni cara aku nak menghormati ilmu. Aku bawa kertas, aku bawa pen. Walaupun kadang-kadang kita main mengaji tu, ustaz hak mengajar tu mengajar sejam setengah dia tibai. Kita sampai tak tahu nak tulis apa dia cerita kita tak tahu. Tak apalah, pegang pen, pegang kertas, seolah-olah kita beradab dengan ilmu, tapi kita tak tahu nak tulis apa. Tak apalah. Understand? Boleh no? InsyaAllah. Boleh lah, insyaAllah no. Boleh lah cerita, kongsi-kongsi macam tu lah. Saya ni pun tak kerti pun, kita kongsi sama-sama. Sebab PKP baru ni pun dia mari dalam keadaan suasana yang baru. Jadi kita hari ni menuntut ilmu pun kita nak kalau biar ada suasana yang baru. Suasana yang bertepatan dengan apa yang diajar dalam Islam. No? InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita boleh ambil sikit faedah dan manfaat daripada cerita tersebut, insyaAllah. Ada 5 minit lagi sebelum nak berhenti. Saja-saja kongsi ya, no? Tapi kot tak apalah, terangan tak payah baca lah. Saya rasa insyaAllah faham kot gambaran 3 jenis manusia yang ada atas muka bumi. Ayah-ayah yang dirahmati Allah SWT sekalian, ni sebagai penutup saja kongsi lah nah. Sajalah. Saya rasa di Keladi tak ada. Tu yang saya nak kongsi tu. Kami belah-belah kawasan saya tu ada. Sekadar nak tanya lah, di Keladi ni ada tak orang-orang yang, kan kita baru ni 3 bulan PKP, jadi semua pakat duduk rumah, tak boleh main masjid, tak boleh apa. Ada hak jenis duduk bising. Dia bising apa? Dia dah masjid tak boleh main, dia duduk bising. Apa ni? Dah COVID main ni mau ujian daripada Tuhan, patut main lah sembahyang masjid ni, masjid pun tutup, pagang pun tutup. Ada jenis tu. Ada. Ada sikit-sikit tu. Sikit-sikit karaoke main Jumaat pula tak boleh sembahyang. Ni apa ni, Jumaat tak boleh sembahyang, ni kapiak kena kita hidup-hidup ni. Tu kapiak kena hidup-hidup. Okey. Lepas tu bila main pula boleh sembahyang 12 orang tak ramai, 12 orang pegawai masjid. Pegawai masjid tengok depa sapu kat depa yang masuk syurga. Tu dia. Ni contoh lah. Lepas tu main sembahyang pula duduk jarak 1 meter. Ni apa ni jarak-jarak ni? Nabi suruh apa? Lepas tu main pula nak kena tembak dia. Ni apa tembak dia? Main rumah Tuhan pun tembak dia. Tulis nama. Ada je ni tu. Ada no. Ada sikit lah. Saya nak sebut bahasa mudah dia macam ni. Kita tak mau blame sesiapa, tapi kita minta yang main mengaji hari ni, yang dengar kuliah hari ni, kita ambil pengajaran sikit. Saya nak sebut mudah macam ni. Kalau kita ni orang Islam, kalau kita belajar lebih sikit, maksudnya kita tambahkan sikit ilmu, khususnya berkaitan dengan isu fiqh daulah, fiqh kenegaraan, belajar sikit tentang apa hukuk, hak-hak pemerintah, hak-hak rakyat, maksudnya hukum hakam yang berkait dengan ilmu seumpama tu lah. Kita kalau mengaji sikit tajuk tu, tahu lebih sikit tajuk tersebut, insya-Allah kita tak akan tikai apa yang sedang berlaku ni. Kita tak akan tikai apa peraturan atau SOP yang sedang ditetapkan. Kita tak tikai. Kalau tahu lebih sikit lah. Dan kalau faham, sila-sila ayah-ayah yang main mengaji hari ni, kita baru ni 3 bulan duduk di rumah. Kalau faham, 3 bulan duduk di rumah baru ni dapat pahala. Kalau faham, duduk di rumah 3 bulan ni boleh pahala. Ustaz boleh pahala apa duduk di rumah? Kalau faham lah. Dengar azan berkumandang, kami nak pi Ustaz tapi tak boleh pi. Habis tu semayang di rumah Ustaz. Kalau faham, semayang di rumah tu boleh pahala Ustaz. Kalau faham. Dah Ustaz, kami duduk Keladi Ustaz, nak rantas pergi Sungai Lembu pun tak boleh Ustaz, roblok pun takkan. Cari jalan ulang. Jalan ulang dah. Cari jalan tikus tak jumpa Ustaz. Apa belah-belah tu nak pi pun tak boleh. Leceh Ustaz. Taman Selasih depa tutup terus Ustaz. Habis tu saya tak pi mana Ustaz, tak rentas negeri. Macam apa? Dah depa tutup habis semua tak boleh. Kalau faham tak rentas negeri tu dapat pahala. Tu main masjid tu, duk tembak diri, duk tulis boleh pahala. Boleh pahala. Dalil mana Ustaz? Dalil. Kau orang Allah zaman Allah tanya dalil lah. Dalil mana Ustaz? Baik. Kalau tanya dalil, main semayang tulis nama dapat pahala. Main semayang tembak diri boleh pahala. Dalil yang seumpama tu tak ada. Tak ada.
Tapi SOP peraturan yang kita buat hari ni, yang kita ikut hari ni, terpayung di bawah dalil am, dalil umum. Apa dia dalil umum Ustaz? Dalil yang ayah selalu dengar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atii'ullah, taatlah perintah Allah. Siapa taat perintah Allah, Allah Ta'ala balas dengan ganjaran pahala. Siapa lawan perintah Tuhan, Tuhan balas dengan dosa. Itu semua orang tahu belakang. Wa atii'ur rasul, taatlah perintah Rasul. Taat perintah Rasul, ada ganjaran pahala. Lawan perintah Rasul, balasannya semua orang tahu belakang. Wa ulil amri minkum, dan taatlah arahan pemerintah di kalangan kamu. Kalau arahan pemerintah itu tak bercanggah dengan hukum, kita taat arahan tersebut, agak-agak ada pahala. Ada pahala? Ada. Pahala apa Ustaz? Pahala taat kepada arahan pemerintah. Tu habis tu 3 bulan kami tak keluar rumah Ustaz. Siapa tak keluar? Kerajaan suruh duduk dalam rumah Ustaz. Dia kata nak putus rangkaian apa COVID lah apalah. Kalau faham 3 bulan tu dapat ganjaran pahala. Kalau faham. Tu kami main semayang Ustaz, dia suruh tulis nama pula dah. Tulis nama tu boleh pahala. Duk tulis nama, tulis nombor tu, dapat ganjaran disebabkan ketaatan kita kepada arahan. Sebab tu kalau dia perasan, mana ada tutup guru bising? Tutup guru mana ada? Tutup guru pondok tu tak bising apa ni isu ni? Kalau kita perasan lah. Kan? Orang-orang alim tak bising pun. Yang duk bising ni hak atas pada tok guru kan. Hak atas pada tok guru tu duk ingat apa masjid tutup, apa Jumaat tak boleh main apa. Lah kali bila masjid buka dia tak main-main pela. Hak tu banyak. Tak apalah buat macam mana kan. Cuma nak sebut yang hadir pada hari ni, kalau boleh mulai hari ni kita ikut ya apa peraturan yang ditetapkan selama mana tak bercanggah dengan hukum. Insya-Allah ada ganjarannya di situ.